Baik, telah pun kami janjikan bersama Auda ya bagi pengakhiran di Rampai Pagi edisinya pada hari ini satu pendekatan yang cukup menarik bersama kita. Ya, bersama kita tetamu kita Yang Mulia Puan Siti Nur Ajimah binti Awang Haji Hamdani sebagai pegawai pelajaran had untuk membicarakan mengenai seni had warisan Islam ini. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang ke Rampai Pagi. Okay, terima kasih. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Baik, Puan, kita menyentuh mengenai dari seni had warisan Islam. Jadi mungkin lebih lanjut berkongsi sama daripada pihak Puan sendiri. Apa ni sebenarnya kan kita ni sentuh benar-benarnya? Mengenai kita ni akan demo khat akan khat Diwani Jali di mana baru saja saya belajar beberapa bulan untuk pertandingan khat yang dianjurkan oleh Pusat Kaligrafi Yayasan. Baik, di kesempatan ini Puan minta maaf je kalau memutuskan jap ya. Kan masa kita ni dah batah ni 10 minit kan. Jadi sambil-sambil tu kami bertanya boleh. Puan meneruskan dululah untuk mendemonstrasikan demonstrasi kepada penonton kita ni. Apa tadi seni khat tulisan Diwani Jali. Diwani Jali. Teruskan Puan. Jadi sementara Puan mendemonstrasikan mengenai dengan seni had ini Puan, mungkin boleh menceritakan sedikit latar belakang Puan. Saya bekerja sebagai seorang guru di Sekolah Agama Menengah Arab Perempuan Raja Isteri Pengiran Ajah Saleha di Kampung Kato. Saya mengajar subjek khat bagi tahun ini sanah 7. Tahun 7. Semua orang belajar khat kufi sama khat nasakh. Mungkin boleh diterangkan ni apa yang dimaksudkan dengan dua jenis khat ni Puan. Kalau khat nasakh sebagai contoh yang inilah yang ni khat kufi. And then khat nasakh yang tadi biasa melihat arah mushaf Al-Quran, mushaf Quran. Jadi itu yang basic lah. Khat nasakh kalau sekiranya mushaf yang menulis secara basic, dan kalau khat kufi adalah secara dengan desainnya ni. Dengan desain. Biasanya ia macam straight to basic. Dikhawatiri Indah siap Puan. Itulah ya. Jadi telah pun sambil-sambil bersama dengan Puan, kita ni cuba bertanya ya secara ringan ya untuk memberikan fokus kepada Puan Siti Nur Ajimah berkaitan dengan tulisan khat Diwani Jali ya bersama kita ya pada hari ini. Beginilah cara tulisannya, dan mungkin dapat dijelaskan Puan apa yang membezakan tulisan ini dan juga tulisan yang lain. Tulisan ini kalau Diwani ini ia biasa berlingkar-lingkar. Macam so ada design lagi. Biasa ia fleksibel bentuknya, tani boleh buat bulat. Ikut bentuk yang tani sukalah, yang tani mahu. Namun khat Diwani Jali ni adakah ia dikategorikan dalam khat kufi ataupun kufi indah? Lain lagi. Lain lagi. Jadi ada pelbagai jenis khat ni Puan. Jadi mungkin dapat diketahui apakah antara alat-alat yang digunakan untuk harian ni? Untuk harian ni macam biasa, yang ni kayu handam yang biasanya dipakai, and then dakwat and sama kertas glossy paper. Ini yang basic lah. Yang biasa-biasa saja. Dakwatnya tu dakwat biasa saja ataupun dakwat ni Bali order dari jenama Shiming, brand Jerman. Jadi kalau dakwat ini sebenarnya saya begitu muskil, adakah sutra itu ketani bancuh sendiri ataupun memang sedia ada dalam sana? Ini alih-alih sebenarnya. Dalamnya tu supaya sutra tu ia punya tujuannya supaya dakwat itu indah gugur. Kira adalah ia. Jadi sendirilah tu Puan memasukkan dalam dakwat itu. Masukkan dulu ia punya sutra, lepas tu tadi masukkan dakwat di dalamnya. Bagi seorang yang belum mahir ataupun belum ada pengetahuan mengenai dengan tulisan-tulisan Jawi ini, adakah ia boleh melakukan hanya belajar mungkin sedemikian saja 2-3 hari ataupun sebagainya? Kalau seni khat ini sebenarnya ia memerlukan mesti berguru, berguru, and then mesti praktis, mula praktis. Saya sendiri pun baru belajar juga dengan merujuk Google, buku dan suami saya sendiri seorang penulis khat. So banyak bertanya lah. Ia punya dengan merujuk biasanya kalau saya melihat hasil karya master kaligrafer,
Kita bertanya sama suami saya, boleh kan ya kalau apa ia punya pertemuan huruf atau? Ya. Boleh kan ni macam mana? Jadi boleh katakan mungkin puan sendiri awal-awalnya masih karau je lah kali. Masih karau. Walaupun sudah pandai dalam tulisan khatannya. Belum dia berapa pandai ya? Masih belajar. Masih lagi belajar. Jadi masih belajar. mungkin puan boleh menceritakan ni kenapa mula timbul minat untuk menceburi diri dalam bidang penulisan khat ni puan? Memula macam melihat suami saya ia aktif dalam menulis. Kena macam melihat saja. Saya suka mengobserve, menghayati karya tu. Ya. Macam lawa juga benda ni macam tu. So tiba-tiba didalami. Saya suka mengobserve huruf atau luruskan ni benda ni Macam kan seni khat ni ada kaedah. Macam huruf alif itu sebenarnya ada sukatan-sukatannya juga. Sukatan-sukatannya. So itu saya suka luruskan ya macam tu. Macam benda tu macam lawa sebenarnya. Lawa benarnya. Jadi bermula dengan mencuba lah. Mencuba. Semasa pertandingan pun macam mencubalah di Wani Jalian ni. Jadi mana perlunya ada peraturan yang perlu dipatuhi lah ya, seperti sukatan huruf, mungkin juga jarak huruf ke huruf lainnya, dan juga penggunaan kayu handam. Kayu handam. Kayu handam berkenaan kalau dilihat puan hanya menggunakan satu saja. Yang kalau tiga ni apa bezanya? Bezanya sebenarnya sama saja, tapi bezanya ia punya saiz. Saiz saja. Saiznya, yang ni yang Dami ikut ia punya saiz lah. Jadi kebiasaannya bagi seorang penulis khat, ia menggunakan yang mana satu, yang puan pegang ataupun juga yang berlainan atau? Ia tak takluk kepada saiz yang tadi mahu sebenarnya. Kalau matanya besar, mata pen itu besar, so ia punya hasil daripada karya itu pun besar juga. Jadi ini adalah antara saiz yang berlainan yang dibawa. Antara syarat yang perlu diketahui oleh seorang penulis khat di Wani Jali ini, mungkin dapat puan kongsikan. Apakah tadi alif saja perlu ada garisannya tertentu. Jadi yang kalau lain lagi macam mana? Apa perbezaannya? Perbezaannya yang penting kaedah itu mesti kuat. Mesti ditekankan. Jadi itulah ada di Wani Jali ya. Semua jenis khat ia punya kaedah mesti Kalau dapat diterangkan mengenai dengan hasil karya yang dibawa hari ini, sedikit penerangan mengenainya. Kalau dapat kita saksikan pun bersebelahan berhampiran dengan Muammar ada satu karya di mana ia dihasilkan dengan warna yang begitu warna-warni dan juga mungkin kertas yang berbeza ni puan. Mungkin boleh diterangkan. Okey, untuk desain ini sebenarnya saya suka membuat karya yang ada berkaitan dengan kebudayaan, kemelayuan. Macam karya ini bukan memang ia semua mengenai Brunei. Macam bunga warna kuning itu bunga simpur, bunga simpur. And then bunga melur warna kuning yang disiring. So warna-warna itu ada dalam bendera Brunei sebenarnya. Kuning, warna hijau, warna Islam. Warna Islam. Dan kertas yang digunakan untuk yang dalam khat ini, khat itu warak mukahara namanya. Warak mukahara. Dan yang diketahui kalau kertas warak mukahara ini dapat tahan lama sehingga beratus tahun. Itu adalah yang digunakan untuk tulisan khat tersebut. Kalau dapat dibacakan apakah yang dituliskan tersebut tu puan? Itu ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. So dapat tadi lihat khat di Wani Jali itu ia banyak tazyin. Ia fleksibel dalam bentuk bulat. Ini juga adalah di Wani Jali. Di Wani Jali. Jadi itulah. Dan yang corak yang di sekitarnya tu puan, itu adalah dilukis sendiri ni puan. Manually. Dilukis bukan pakai komputer. Secara manual ya. Manual. Jadi jika sekiranya karya ini dipaparkan, dibingkaikan di luar negara, adakah orang akan mengenal pasti ini datangnya daripada Brunei? Jadi kalau iya, bagaimana orang boleh mengenal pasti? Bagi saya dari segi motif bunganya tu.
motif bunga. Kalau orang yang benar-benar tahu seni tu, ini namanya seni zukhruf. Bunga-bunga tu dorang tahu, bunga ni ada di Nusantara saja, di Brunei saja. Yang benar-benar tahu bentuk bunga tu. Bunga jadi, dari segi kaligrafinya? Dari segi ataupun coraknya. Dari segi coraknya. Dari segi corak. Baik, bila menyentuh tentang corak tulisan khat ini, sebagai contoh ni Diwani Jali Diwani Jali. Biasanya kalau orang menghasilkan sesuatu ni, contoh saya makanan lah Puan, walaupun yang kita ni bagi contoh ambuyat lah. Lain tempat pun lain berbeza ia punya ambuyat. Kalau Diwani Jali sendiri, adakah ianya akan sama di semua tempat ataupun lain negara ada sedikit perubahannya? Kalau bagi saya semua tempat sama saja bentuknya. Pasal ya satu kaedah, so semua boleh pakai. Semua boleh pakai. Jadi indalah yang akan orang faham ataupun dia dapat mengenal pastilah datangnya daripada mana, bila hanya setakat tulisan saja, kecuali ditambah seperti tadi design. Ada desainnya sendiri. Macam seperti desain ni juga. Okay, khat di kopi murabba. Sini pun ada. Okey, saya ada tambah sini bunga putar. So yang tadi tahu bunga putar ni Brunei saja. Bunga putar. Corak. So nampak corak tak. So bila orang melihat okey, ini corak Brunei. Jadi ada sedikit hint lah ataupun gambaran di sana bahawa ini adalah hasil karya daripada seorang penulis khat. Jadi dapat kita ni saksikan menerusi corak yang disertakan dengan seni kaligrafi tersebut. Teruskan Puan. Jadi kalau dapat kita ni ketahui ni mungkin antara perbezaan teknik apabila menggunakan kertas dan juga canvas. Mungkin ada sedikit perbezaan ni Puan mengenai dengan alat-alat yang digunakan apabila menggunakan canvas dan apabila menggunakan kertas. Kalau menggunakan kertas telah pun diterangkan sebentar tadi antara alat-alat yang digunakan. Namun kalau kita melihat canvas yang besar ini, adakah masih juga menggunakan alat yang sama dari segi penanya dan juga dari segi dakwatnya ataupun menggunakan alat-alat perkakas yang lain? Biasanya kalau canvas, ia lain lagi. Tani menggunakan barus. Macam ia punya bahan pun tani dari acrylic. Biasanya pakai acrylic. Acrylic painting. Lepas tu disukat-sukat lah. Menggunakan garisan ia punya design. Lepas tu dipakai barus saja. Dia punya... Jadi cara-cara untuk menghasilkannya Kalau ini hanya sebagai freehand saja. Freehand saja. Yang ini ada sukatannya dan mungkin ada yang Indah dapat membaca apa yang tertera di atas canvas tersebut, Puan. Okey, yang ni bacaannya la ilaha illallah. Lam alif la ilaha illallah. Jadi adakah anda boleh nampak sendiri di sana? Mungkin terbaliklah kalau tapi saya dapat melihat sendiri bermula dari la sana huruf lam alif dan ada terbalik sedikit dan la ilaha illallah. Baik, setakat ini Puan mungkin dapat Puan kongsikan hasil karya daripada Puan sendiri. Pernahkah juga dibelikah ataupun pernah dipamerkan? Alhamdulillah, memang suami saya aktif menerima tempahan juga, tempahan khat. Kami sama-sama berkolaborasi. Saya buat design sama ia adalah menulis khatnya. Sama baru-baru ini juga saya ada mengantar karya khat kopi di pertandingan khat Sabah. Alhamdulillah juga memenangi nombor 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira Indah di Sangkala juga. Pasal yang ikut itu pun bukan memang orangnya bukan calang-calang lah orangnya. Jadi satu kebanggaan dapat mewakili Brunei ke sana. Baik, saya melihat Puan bila menulis khat berkenaan tidak jua menunggu ianya kering. Jadi adakah cat sedemikian ataupun pewarna berkenaan cepat kering ataupun macam mana ni? Terpulang kepada kadang ditambah dengan aircon lagi cepat kering. Baik, penghasilan yang cukup menarik. Berapa lama dalam bidang khat ini Puan mempelajari? Sebenarnya untuk berkecimpung ni sebenarnya dalam tahun 2015 lah masa tu. Suami pun baru balik dari belajar. Ia pun aktif juga dalam bidang khat.
Lepas tu saya ikut laju. Ada ingat masa tu ada pertandingan khat yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa. Menang masa tu nombor 2. So saya pun macam menarik minat saya lah untuk mendalami seni khat. Pencetus lah ya. Pencetus semangat. Pencetus semangat. Ya, kita ada beberapa siaran gambar, mungkin juga antara penglibatan Puan dalam mengikuti peraduan seni khat ini, di mana ada tertera di sana. Mungkin Puan boleh menceritakan sedikit menangi juara yang ketiga. Juara ketiga di pertandingan khat Sabah. Dapat dilihat di sana. Ya. Jadi apabila Puan mengikuti pertandingan ini, adakah ianya dilukis, dilakar lebih awal sebelum ianya diberikan, diserahkan ataupun secara live, bagaimana tu Puan? Masa tu ada sketch lah, lihat ayatnya, dibaca ayatnya dulu. So tani gambarkan macam mana bentuk yang tani mahu. Ia punya khat atau kira. Okey, lepas tu ditulislah di atas warak mukahar. Kita ada paparan gambar lagi ni Puan, mungkin boleh dikongsikan bersama mengenainya. Okey, yang ini karya pertandingan di anjuran Pusat Kaligrafi Yayasan. Menggunakan khat Diwani Jali. Spontan, secara spontan. Ya, dan ini adalah satu pameran ataupun bagaimana? Ini hasil karya pertandingan. So dipamerkan. Dan ini adalah yang berlangsung pada bila tu Puan? Berlangsung pertandingannya pada ujung bulan 11 dan penyampaiannya bulan 12. Ya. Baik, adakah dalam tulisan khat ini hanya satu sahaja, Diwani Jali sahaja, ataupun ada lagi sebenarnya corak-corak yang lain? Kalau saya boleh membuat Diwani Jali, Nasakh sama Kufi. Tapi sebenarnya banyak lagi lah. Betul, tapi belum dipelajari. Jadi pada ketika ini mahir lah ya, hanya pada 2 saja terlebih dahulu. Teruskan Puan. Baik, ini separuh jalan sudah ni. Bismillah, kalimah Bismillah telah pun dilakarkan dengan seni khat Diwani Jali yang dilakarkan oleh Yang Mulia Puan Siti Nur Ajimah binti Awang Haji Hamdani yang telah pun menangi tempat ketiga pada pertandingan khat Borneo Sabah pada tahun ini. Baik, kami akan mengacau lagi kepada narasumber kita. Kita berikan kepada Puan untuk fokus dalam penulisan dan juga Auda kita sudah pun berada di penghujung ya. Ya, syukur Alhamdulillah untuk pertemuan kita di hari Khamis ini Auda. Pelbagai yang telah pun kita dikongsikan di samping sisipan wawancara yang telah pun kita dibawakan dan juga info semasa. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dengan bahan menarik yang lainnya. Apatah lagi kita akan melangkah ke tahun baru nanti 2024. Pastinya pelbagai perkongsian yang akan kita dibawakan untuk manfaat kita bersama. Jadi untuk pesanan kita juga, jangan lupa jaga kesihatan dan juga jaga kesihatan dan juga sentiasa ceria bersama kami di Rampai Pagi. Dan insyaAllah kita akan berjumpa di tahun hadapan. Macam lama. Ini lama lagi. Ini lagi lama ya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dengan azam yang baru, dengan cara yang baru dan juga semoga kita akan sentiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu kita tutup Rampai Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri.